saya akan tanya, okey, contohnya kalau masa pergi sekolah. Masa pergi sekolah, saya akan tanya kepada anak-anak saya, okey, cuba ingat balik, kat rumah kita tu, kat mana ayah selalu letakkan kunci. Ya, kunci tu kecil dalam satu ruang di rumah. So, sekarang ni saya cakap pada mereka, saya tanya mereka, mana selalunya ayah letak kunci. Di situ, bagaimana mereka nak dig up the information? Tidak lain, tidak bukan, berdasarkan memori mereka. Dan dalam mereka nak dig up the memory, apa yang mereka akan nampak? Apa yang akan mereka buat? Mereka akan bayangkan mereka berada di rumah dan di mana selalunya ayah mereka letakkan kunci. So, itu. Kunci kecil dan satu ruang, iaitu rumah. Okey. So, seperti itu juga dalam kita nak cuba membina photographic memory dalam menghafal Quran. Kita cuba lihat dalam satu ayat, okey, dia ada macam dia ada berapa perkataan. Okey, satu perkataan kecil dan satu ruang, iaitu page ke ataupun ayat tu. Okey. So, kemudian saya lanjutkan lagi. Tingkatan yang lebih sukar, tingkatan kedua, mungkin saya akan tanya, okey, tadi kunci. Sekarang ni ayah nak tahu sepanjang kat rumah ni, sepanjang kat rumah pula. Dalam kat rumah ni ataupun kat ruang living area ni, ruang tamu ni, cuba beritahu ayah tentang kedudukan ataupun susun atur perabot kita di living room kita. Di situ kita dah mula tingkatkan notch kita daripada kita tanya satu benda dan satu ruang, kita dah mula minta mereka recall banyak benda dan susun benda tersebut ataupun muntahkan kembali photographic memory mereka menyusun ikut skema yang ditetapkan. Skema tu apa? Iaitu ruang tamu rumah saya yang memang tak berubah. Okey, itu skema dia. Tandanya mereka disuruh untuk memberitahu saya kedudukan sofa kat mana, TV kat mana, mana rak kasut, pintu belah tepi ke atau depan sliding door macam mana, dan kalau langsir itu macam mana. So di situ kita dah mula satu persatu kita revive kita punya photographic memory. Dan seterusnya, selepas itu saya akan tanya yang lebih tinggi sikit lagi. Saya akan tanya mereka, okey, sekarang ni living area sudah. Okey, living area dah nampak dah. Sekarang ni bayangkan ayah baru balik dari kerja. Okey, ayah baru balik dari kerja, ayah dah sampai pintu rumah. Apa yang ayah akan buat? Mengikut apa yang kamu semua lihat selalunya ayah buat. Di situlah, kalau awal tadi cerita tentang kunci satu, kemudian tingkat kedua cerita tentang susun atur dalam satu ruang yang ada skemanya. Tingkat ketiga ni adalah flow, proses. Kita nak lihat bagaimana mereka recall satu proses dalam photographic memory mereka. Umpama macam movie, mereka cuba recall movie pula. Kalau tadi recall picture, recall gambar. Sekarang ni minta mereka recall motions, movies. So di situ mereka akan beritahu, ayah selalunya sampai kat rumah, ayah akan buka kasut. Ayah susun kasut kat tepi pintu.
Okey, ayah masuk, ayah akan keluarkan semua kunci, ayah akan keluarkan semua kunci, ayah akan sangkut kunci kat mana? Kunci tu uh, kat pintu ke kat mana? Dan kemudian selepas tu apa ayah buat? Ayah akan letak telefon, dompet semua kat mana? Ayah simpan kat laci. Laci tu almari tu kat mana? Dan kemudian kalau ayah nak pergi dapur, kalau ayah nak minum air, cawan tu kat mana? Cawan tu kat mana? Kemudian ayah ambil air kat mana pula? So itu yang mereka akan recall. Dan sampailah habis proses yang saya suruh mereka recall. Maka ni tuan-tuan perempuan, dengan ini ini adalah satu latihan bagaimana kita nak membina ataupun mengasah fotografi memori kita. Okey, sekarang ni tiga tingkat ini kita cuba gunakan dalam Quran. Pertama, tentang kedudukan. Lihat kedudukan perkataan dalam satu ayat. Dan kemudian kita lihat, okey, ayat tersebut dia makan baris, berapa baris? 3 ataupun 4. Dan wakaf dia kat mana? Dan satu ayat tu ada berapa wakaf? Okey, paling kurang kita tahu, okey, mungkin kalaulah contoh kita ambil satu ayat tu ada 4 wakaf. Wakaf pertama mungkin setengah dekat baris pertama dia belah kanan lagi, kanan sikit. Dan kemudian wakaf kedua dia hujung baris pertama. So dah main dengan banyak objek. Dan tingkat ketiga itu adalah flow dia. Mula-mula perkataan apa yang akan muncul dulu. Kemudian sampai wakaf pertama, berapa perkataan. Kemudian selepas wakaf pertama, ada berapa perkataan pula. Perkataan apa yang ada. Dan sampai habis. Maka tuan-tuan perempuan, dengan itu kita punya memory, photographic memory kita berlaku secara tabi'i, secara natural. Kita tak paksa, tetapi kita stimulate. Kita tolak dia, kita push dia secara organik, tanpa rasa terbeban dalam kita nak practice photographic memory. Okey, saya harap latihan ini membantu tuan-tuan dan perempuan. InsyaAllah pada episod akan datang kita akan sentuh kembali tentang hafal menggunakan metod pertama. Kita dah cerita tentang photographic memory, dan insya-Allah episod akan datang kita akan cerita tentang satu lagi panca indera kita, iaitu pendengaran. Dan in fact pendengaran itu yang lebih asas daripada penglihatan, iaitu photographic memory. Dan stay tune for the next episode. InsyaAllah kita akan jumpa episod akan datang. Dengan itu, till then, shall we meet again? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.